Tambun campur paguh jadi tangguh. Bayangkan tu. Pandai betul dia. Tapi makna kata orang ni menyampaikan makin seronok, makin mudah. Dulu nak bercerita kena apa? Kena cari bawah pokok ada pangkin sambil melah buah mangga. Oh, duduk tu sedap betul cerita. Kau dengar tak cerita? Dulu tu di media yang ada. Kan sekarang grup WhatsApp berlambak. Kan? Dalam tu semua share. Berapa ramaikah yang membela pendusta hanya kerana kehebatan pendusta itu dalam memutabelitkan fakta? Begitulah hakikat yang ada pada hari ini. Itu pertama. Yang kedua, orang yang jujur didustakan. Pada dunia akhir zaman ini, orang jujur tidak akan dapat kekal lama dalam satu-satu perkara. Kalau orang baik tu memang tak lama. Tak lama, kejap tu kena tukar lah. Sebab dia baik sangat. Dia kata, baik sangat pun salah. Sekarang kena tukar, kena cari jahat sikit, apa boleh kata. Nak pula yang paling kita tak setuju tu, sedangkan Islam ni baik, nak cari yang baik. Jadi itu dia kata dalam politik biasalah macam tu. Mana boleh macam tu? Tak boleh kan. Akhirnya orang percaya ada 4 benda yang bengkok dalam dunia. Ada 4 benda yang bengkok dalam dunia ni. Tuan-tuan tahu apa benda yang bengkok dalam dunia ni? Nombor 1 yang bengkok, sungai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid Raudatul Jannah. Seterusnya tidak saya lupakan juga kepada pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Syukur pada malam ini dengan izin Allah dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu pada malam ini yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini kita membicarakan isu fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Nasib Islam di akhir zaman cuma nama tanpa amalan. Al-Quran dibaca, dipertandingkan, suruh tegahnya tidak dihiraukan. Ada orang mencari dunia, bermacam fatwa, mudah dikata, asalkan dapat wang dan harta, hukum hakam direka-reka. Hampir kiamat, Islam kan mundur bagaikan kain yang sudah luntur. Al-Quran kian hilang tidak luntur, ilmu diangkat beransur-ansur. Salat sudah tidak difaham, ilmu syariat tidak di dalam. Terlalu jahilkan rukun Islam, hingga syahadah susah diucapkan. Sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai, dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah ini? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya hadis ini mengkhabarkan kepada kita bahawa akhir zaman akan berlaku perkara-perkara ini. Bila sebut fitnah, kita jangan ingat fitnah tu yang menyebarkan ni. Fitnah ni adalah ujian. Fitnah ni adalah ujian. Ujian yang Allah turunkan kepada kita. Antara tanda-tandanya akhir zaman, pertama, pendusta dipercayai. Hari ini orang lebih percaya kepada pendusta, apalagi jika dia berjaya menguasai sesuatu halaman.
Contohnya media sosial. Kita ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan Islam, dan zaman kiamat. Kita hari ini berada pada zaman fitnah, yang mana fitnah lagi mudah dipercayai daripada perkara-perkara yang benar. Contohlah, dengar-dengar imam nak pergi umrah tahun ni, bulan ni dia pergi. Macam tu je. Cerita tu tak berkembang. Cuba kalau cerita dengar imam kahwin lagi, ya ke? Dia cepat. Dia cepat sikit dia punya. Dia bukan imam sini dan tempat lain lah. Cerita tu cepat orang tangkap. Orang kan benda-benda yang macam boleh disensasikan, boleh pula dikembangkan. Sampai kepada orang lain. Dengannya budak muda lagi. Tambah pula poin tu. Yang seorang tu pula memang anak orang-orang kaya dengannya. Ya ke? Siap bersanding seorang tu pula. La ilaha illallah. Dia makin sedap cerita tu. Sedangkan orang tu bertanya ni, bersanding ke dia? Tak tahulah pula. Sampai sebar kawan, confirm bersanding pula, bertambah-tambah cerita. Kan? Jadi nak pula yang menyampaikan tu pendusta tu lebih dipercayai. Dia ada banyak-banyak cerita. Tengok je lah contoh yang macam 3-4 hari ni kan. Macam-macam cerita keluar. Kan? Tiba-tiba pula ayah anda Rani Kulub pula angkat sumpah. Kan? Tiba-tiba. Macam-macam betul dia orang kan? Kreatif betul dia orang kan? Tambun campur paguh jadi tangguh. Bayangkan tu. Pandai betul dia orang. Tapi makna kata orang ni menyampaikan makin seronok, makin mudah. Dulu nak bercerita kena apa? Kena cari bawah pokok ada pangkin sambil melah buah mangga. Duduk tu sedap betul cerita. Kau dengar tak cerita? Dulu tu di media yang ada. Kan? Sekarang grup WhatsApp berlambak. Kan? Dalam tu semua share. Berapa ramaikah yang membela pendusta hanya kerana kehebatan pendusta itu dalam memutabelitkan fakta? Begitulah hakikat yang ada pada hari ini. Itu pertama. Yang kedua, orang yang jujur didustakan. Pada dunia akhir zaman ini, orang jujur tidak akan dapat kekal lama dalam satu-satu perkara. Kalau orang baik tu memang tak lama. Tak lama, kejap tu kena tukar lah. Sebab dia baik sangat. Dia kata, baik sangat pun salah. Sekarang kena tukar, kena cari dia jahat sikit, apa boleh kata. Nak pula yang paling kita tak setuju tu, sedangkan Islam ni baik, nak cari yang baik. Jadi itu dia kata dalam politik biasalah macam tu. Mana boleh macam tu? Tak boleh kan? Akhirnya orang percaya ada 4 benda yang bengkok dalam dunia. Ada 4 benda yang bengkok dalam dunia ni. Tuan-tuan tahu apa benda yang bengkok dalam dunia ni? Nombor 1 yang bengkok, sungai. Sungai tak ada yang lurus dah, semua bengkok. Yang kedua yang bengkok apa? Akar kayu. Akar pun bengkok, tak ada yang lurus dah. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang bengkoknya adalah perempuan. Wanita bengkok. Kan kata ulama terdahulu, wanita tu ibarat tulang yang bengkok, lelaki ibarat tulang yang lurus. Lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita. Wanita pun bengkok. Dan yang keempat yang bengkok adalah politik. Tu orang cakap ini tidak kan, sedangkan Islam ni mengajar yang elok-elok. Islam mengajar yang baik-baik. Macam mana pula kita kata biasalah politik macam tu? Tak betul tu kalau orang cakap macam tu kan? Jadi pada dunia akhir zaman, orang yang jujur tidak akan dapat lama. Kejujurannya amat dibenci kerana kejujuran itu akan menyekat pihak lain untuk mengaut keuntungan kan? Kerana itulah antara cara yang dilakukan adalah dengan menyebarkan fitnah secara meluas hingga akhirnya orang yang lebih percaya pada penyebar fitnah daripada pihak yang jujur dalam menjalankan tugas dan kewajipannya. Pada hari ini tidak sukar untuk menularkan fitnah. Dalam masa 1 saat saja segalanya boleh tersebar dengan cepat. Tekan sen saja selesai, semua dapat. Sekejapan saja boleh bergelar jutawan dosa. Jutawan dosa kan? Dia share dekat semua orang. Yang kata, ingat tak kisah bagaimana seorang tuan guru di Indonesia, dia menyebarkan dakwah, kemudian ada seorang lelaki mengutuk, mengeji, menghamun macam-macam. Sudahnya dia pun datang jumpa. Dia rasa dia tengok tuan guru ni elok pula, membalas tidak apa tidak, dia sedar sendiri. Aku nak minta maaf dengan kau, banyak aku buat salah dengan kau, boleh tak kau ampunkan aku? Dia kata, aku dah lama maafkanlah. Jangan macam tu, kau bagi tahu apa yang patut aku lakukan, bagi lega hati aku ni. Macam ni lah kata tuan guru tu.
Kau balik rumah, kau ambil lah penyapu bulu ayam. Penyapu bulu ayam nak buat apa? Kau bawa penyapu bulu ayam tu dalam perjalanan kau datang kemari, kau ingat balik apa benda yang kau kutuk aku, apa benda yang kau fitnah aku, apa benda yang kau burukkan aku dulu. Setiap kali kau ingat satu benda kau burukkan aku tu, kau cabut satu bulu ayam tu. Kau ingat lagi, kau cabut satu bulu ayam. Dia pun, aku kutuk ni cabut, aku kutuk ni cabut, aku cakap ni cabut. Sudah sampai dekat rumah tuan guru tu, boleng, botak habis dah penyapu bulu ayam tu. Satu helai bulu pun tak ada. Tinggal batang penyapu tu je. Dia kata, banyaknya aku kutuk engkau. Banyak betul. Apa yang patut malu betul aku? Dia kata, tak apa, jangan risau. Habis kau nak aku buat apa sekarang? Kau pusing balik. Nah, kenapa? Kau kutip balik bulu ayam yang kau dah cabut tu. Banyak tak dia boleh dapat? Dia pusing-pusing balik, dia agaknya di bulu ni tadi kot. Akhir tak tidak, dia pun ambil. Dia jumpa balik tuan guru, dia kata, aku dapat 5 helai bulu ayam. Itu pun aku tak tahu ya ke tidak. Maka jawab tuan guru tu, begitulah hakikatnya bila kau menyebarkan keburukan pasal orang. Kau boleh minta maaf dengan aku, tapi bulu ayam tu tadi dah tersebar luas ke merata tempat. Dah melekat dah dekat pokok, ada yang ditiup angin, ada yang dah hanyut dek sungai, ada yang ni. Kau boleh minta maaf dengan aku, tapi keburukan tu dah tersebar. Macam mana kau nak buat? Jadi minta ampunlah dengan Allah banyak-banyak. Macam tu. Kan? Macam orang cakap-cakap pasal saya tadi kan. Tingginya. Saya maafkan. Kan, sebelum kena tuntut, baik saya maafkan. Dalam TV nampak tua, tu seorang lagi. Tu pun saya maafkan. Kan? Kemudian yang ketiga, amanah. Amanah diberikan kepada pengkhianat. Hari ini memang banyak pengkhianat agama, bangsa dan negara. Ramai yang menggunakan agama untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Berapa ramai diberi amanah telah mengkhianati bangsa dan negara. Mereka bukan mengikut amanah untuk membela bangsa, tapi sebaliknya membiarkan bangsa mereka sendiri terus merengkok dalam kehinaan dan penderitaan dan membiarkan negara menuju kehancuran. Amanah yang diberi bukan diguna untuk membantu orang ramai, tapi digunakan untuk membolot kepentingan sendiri. Kan? Jadi yang ni yang kita tak mahu. Kadang-kadang kita tengok ni, kita bukanlah cakap tentang politik, tapi kita cakap tentang amanah kadang-kadang. Tak kiralah yang atas ke, yang separuh ke, yang pertengahan ke, yang memegang jawatan, pegawai-pegawai dalam sektor kerajaan ke contohnya. Kan? Pejabat-pejabat yang punya kekuasaan kadang-kadang. Kadang-kadang tak yang tu ketua kampung, ketua lorong, bukan kat Malaysia lah, tempat lain ni cakap ni. Ya? Jadi kadang-kadang semua ni kadang kita kena tengok balik. Itu sebabnya kalau kita tengok Khalid Al-Walid, Panglima Angkatan Tentera Perang Islam, bila disebut oleh Saidina Abu Bakar, wahai Khalid Al-Walid, cukup bagi orang ni pula jadi Panglima Angkatan Tentera, engkau berehat, engkau jadi tentera biasa. Menangis dia kegembiraan. Kenapa? Kerana dia tak perlu pegang amanah lagi. Kita hari ni lain, menangis kalau tak ada jawatan tu kan. Ramai yang monong sebelum pilihan raya tu sebab nama tak naik, monong. Contoh. Bila nama naik pula dah macam-macam. Lepas tu kalah pula. Kan? Kenalah timur hakikat. Kan? Sebenarnya saya punya pandangan lah, kalau tanya saya lah. Ni bukan cerita parti lah, tapi cerita keseluruhan. Dah sampai masa saya balik daripada Jakarta bulan lepas, saya ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya keluar esok tu nak pergi ke Bandung. Saya ikut jalan-jalan utama tu, nampak banyak poster-poster besar, gambar-gambar siapa lah. Saya kata, dia ni pilihan raya ke apa? Saya kata, rupa-rupanya mereka sedang rancak berkempen dengan parti masing-masing nak menaikkan calon presiden yang baru. Rupa-rupanya Jokowi dah sampai di penghujung penggal. 2 term sahaja. Di Amerika Syarikat dah naik dah Perdana Menteri baru yang India tu, bangsa India tu kan. Siapa nama tu? Kunak apa nama? Orang Sabah lah atau apa? Itulah nama dia kan, tapi Indian lah kan. Dan India jadi Perdana Menteri pun 2 term saja. Kita dah sampai masa dah. Wakil-wakil yang jadi pemimpin ni janganlah lebih 2 penggal, cukup-cukup. Jadi bila dah 2 penggal tu bagilah luar orang. Dia akan fikir siapa nak ganti aku. Sampai satu tahap batuk lagi banyak daripada bercakap. Apa hal? Nak ia jadi ketua, takkan tak faham lagi kan.
Satu lagi ni yang nak bertanding parti-parti yang baru-baru naik ni kan, lain kali kena letak syarat tempoh matang 5 ke 10 tahun baru boleh bertanding. Macam tu menyemak senarai kertas undi sampai 10 orang bertanding, tak apa logo pun tak tahu. Hara tengok ni senarai bayar bil ke senarai apa kan? Itu contoh lah. Ni saya tegur ya kan. Sudahnya cukup. Kita dah tahu dalam pemilihan tu kita nak pilih dia ni ke dia ni, tu je. Senang kan? Tak payah pening kepala. Yang parah betul. Satu dunia tengok Perdana Menteri yang paling payah nak pilih kat Malaysia. Baru dia tahu betapa dahsyat orang Malaysia kan? Orang tu ngundi dia tak nak ni, dapat dua-dua sekali. Tak nak, semua macam tu. Orang ni pilihnya, dia tak naknya, dapat dua-dua. Orang ni tak naknya, pilihnya pula pun dapat dua-dua. Bagi tak yang ngundi. Betul dia orang lah. Saya menyampaikan yang itulah kan. Kemudian orang yang jujur dikhianati. Sedaya upaya usaha dilakukan untuk mengkhianati orang yang jujur, semua dilakukan demi memastikan orang jujur ini tidak ada tempat. Pelik hari ini yang tahu tu pilih. Kemudian orang yang bodoh menguruskan hal-hal umum. Bagi orang yang ada mata hati jernih pasti dapat melihat betapa ramainya orang-orang bodoh yang bukan ahlinya memegang satu jawatan. Contohnya lah AJK masjid kan, takkan pilih bendahari tu orang yang tak pandai mengira. Peninglah kepala. Oh dia ni dulu pernah jadi kerja kerani bank dulu. Adalah tokoh dia. Contohlah kan. Macam tu. Ni saya cerita ni dulu pernah berlaku di sebuah negeri Pasir Berdengung. Sebuah negeri Pasir Berdengung. Yang selama tak silap saya dalam 21 ke 22 bulan macam tu. Tak silap saya lah. Wakil rakyat tu pilih ketua kampung. Bayangkan ketua kampung tu yang jenis kena lapor diri kat balai polis 6 jam sekali. Bayangkan tu. Macam mana tu? Dah tak ada orang sangat ke apa? Itulah hakikatnya. Tapi bukan Malaysia tau. Ini saya beritahu. Malaysia okey, ni tempat lain. Kena faham tu. Jadi kenalah cari orang-orang yang berilmu. Cantik taluk, pantainya landai, tambik perahu, tapi kuala. Biarlah burukkan yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Macam tu. Jadi hari ini kalau kita tengok fenomena akhir zaman hari ini, memang kita tengok banyak fenomena akhir zaman pada hari ini. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai. Baik rumah besar-besar, bukan makin ramai orang, makin tak ada. Bergaung rumah tu. Abang. Apa tu kan. Jom makan. Apa lelaki dia kata. Pakak ke. Kan gaduh tu. Yalah bila buat rumah besar-besar, anak makin lama makin membesar, seorang-seorang masuk asrama. Yang seorang masuk universiti. Lepas universiti dah kerja nak kahwin tak nak duduk dengan kita, buat rumah besar-besar. Tadi bilik seorang satu. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Berjalan melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Taman bukan main dahsyat lagi, taman makmur. Contoh kan. Taman Muhibah nama. Taman Mesra kan. Taman Murni. Macam itulah nama macam-macam taman kan. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Nampak tak? Round satu dunia sebelah rumah kau tu siapa? Entah, jarang tengok dia tu. Dah kau tak tengok, memanglah jarang tengok. Kemudian apa? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. 3 bulan lepas, penyakit terbaru sampai kat Malaysia, sesama tomato. La ilaha illallah. Sesama tomato nama penyakit tu. Tu belum lagi penyakit tangan, kaki, kuku dan mulut. Dah habis nama penyakit tu. Anggota badan jadi penyakit. Tangan, kaki, kuku dan mulut. Tak lama sok cuping telinga, kepala, lutut, semuanya ada penyakit. Influenza, COVID, macam-macam. Apa lagi? Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Ilmu makin tinggi, ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang.
Pendapatan semakin hebat, tetapi ketenteraman jiwa semakin tak ada. Susah hati, duit banyak, susah hati. Nampak tak? Tengok hari ni malam ni yang datang, mana ada bawa duit? Tak ada. Kain perekat apa pun tak bawa, dengan harapan malam ni ada makan. Tak buat duit senang nanti tu kan, ada makan ni kata kan, ada makan ni insyaAllah kan. Saya rasa ada. Takkan Koman Samsul Ubat datang tak ada makan buat tu kan, kurang-kurang mihun kan. Contohlah. Jadi contoh kan, jadi sana nanti ni duit banyak susah hati, kita duit tak berapa ada datang ni kan, semua tak buat duit pun relax kan. Tadi bawa motor berapa ramai tak berhelmet, lesen pun tak bawa, punya confident dia kan. Tak tahu Roblox banyak sekali. Semenjak tersebarnya isu 13 Mei lah apa dekat dalam media sosial, buat Roblox kan. Relax kan, tak ada hal, tak ada kacik punya hal tak? Contoh. Tapi dia pendapatan makin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Orang dulu-dulu dengar ada kuliah, berlari-lari nak dengar kuliah tu, siapa yang bayang tu, tak kira lah ustaz mana pun. Untuk makluman semua yang baru datang malam ni buat kali pertamanya, manalah tahu ada yang baru sampai malam ni. Di masjid ini setiap malam ada kuliah, kecuali hari Sabtu malam Ahad. Tak tahulah ya ke tidak, saya main cakap ni. Sabtu malam Ahad bagi peluang untuk bersama keluarga, tapi hari Ahad sampai hari Jumaat malam memang ada kuliah, jangan tak datang. Nabi sebut barang siapa yang ikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Tu cerita dia. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Nampak tak? Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Hari ni. Tu Nabi sebut akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Nabi sebut. Kemudian semua tanyalah kenapa macam tu. Sahabat tanya kenapa Rasulullah, adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Nabi jawab, bahkan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tetapi tak ubah umpama buih-buih di lautan. Kenapa lah buih-buih di lautan? Tak kuat lah, tak kukuh. Kena tiup angin pecah, usik sikit pecah, bergarit pun pecah, berlaga pecah, tak berlaga pun dia macam tu pun pecah sendiri. Dan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Tak ada dia takut dengan orang Islam lagi dah. Sebab apa? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Penyakit wahan ini adalah cinta dunia dan takut mati. Itulah ini. Cinta dunia dan takut mati. Kenapa dia cinta dunia? Seronok. Kenapa cinta dunia? Keseronokan yang sementara. Itu sebab hari ini kalau kita tengok mak ayah kena hati-hati. Ambil berat isu ibadah anak-anak kita. Jangan kita biarkan. Tengok malam ni, tengok ramai anak-anak muda pun datang. Macam tu kita nak. Ini belia kurang. Setiap malam kurang betul belia. Malam ni Alhamdulillah. Malam-malam lain belia tak ada. Yang ada beliau je. Beliau, lepas beliau, lepas beliau, belia tak datang. Jadi orang muda kena datang. Sebab apa ya? Adik-adik kena datang. Sebab Nabi dah sebut dalam satu hadis, 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah. Salah satunya orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Dia bukannya orang muda yang sibuk merempit, no. Bukannya orang muda yang ada follower ramai dalam TikTok dia, tak. Tapi orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Jadi adik-adik lazimkan datang masjid, datang rumah Allah. Macam ni punya selesa, aircon ni menobut, bayanglah, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aircon.
Macam tu punya selesa, kapet tebal, bila sujud terbenam muka. Apa lagi kau nak? Datanglah, kan? Punya selesa kan. Jadi datang kita, rugi kita tak datang. Semua dah disiapkan, kan? Jadi pastikan jaga ibadah anak-anak kita. Tu sebab tadi kalau dia ajar tentang cinta dunia, kan susah lah. Bila dah cinta dunia, apa tanda-tanda cinta dunia? Pertama, cinta kat pasangan. Dunianya sementara sifatnya, suami isteri sementara sampai masa ji'un. Tahu ji'un? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan ji'un ni. Sampai masa padam, assalamualaikum, kan? Tamatlah riwayat kesan degil, kan? Habis. Iya, kita tak tahu. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Jadi itu sebabnya hati-hati. Kadang-kadang kita ingat masa boleh kot 100 tahun. Tak ada mana macam tu mikirnya, kan? Malam ni elok dengan ceramah gelap-gelap, nakut-nakut gelap. Tiba-tiba tidur malam tak bangun, dah esok dah mula keluar teori. Aku dah agak dah. Semalam nampak dia gelap pun semacam nak mati rupanya. Ayat tu. Aku dah cakap jangan duduk kat dinding tu. Mula dia keluar teori. Tak, janganlah beralih. Ni contoh aja tau. Contoh aja. Kadang-kadang ada teori dia. Patutlah dia semalam macam senyap aja, tanya tak jawab sangat. Nak mati rupanya. Teori tu keluar. Sementara suami isteri sementara. Dan menurut kajian di Malaysia ni, antara suami dengan isteri, suami mati dulu. Saya ceramah gitu dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Bila saya masuk dalam dewan tu, semua perempuan. Saya tanya orang lelaki tak ada, penyaut makcik tu. Lelaki habis mati dah. Dia jawab tu. Saya punya tergelak lah, ya Allah, berair mata saya. Itu sebab orang perempuan layan suami elok. Kita tak tahu suami kita mati bila. Masak sedap-sedap biar dia ingat pahala tu. Mata darah kerjanya. Jangan macam tu. Masak, senyum, hidang. Tapi janganlah meraung pula masak. Kenapa kau menangis pun masak ni? Takut besok abang dah tak ada. Ya Allah, langsung tak selera lelaki tu, kan? Jangan macam tu, kan? Tu pasangan suami isteri sementara. Melainkan kita pimpin tangan pasangan kita bersama-sama menuju ke arah yang diredai oleh Allah. Tu pertama. Yang kedua, tanda gila dunia apa dah? Yang keduanya adalah harta benda, duit, handphone, kereta, motor, rumah, semua sementara. Dulu bila kita sampai ke Kuala Kangsar ni, nampak ada satu rumah tu besar betul rumah. Aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. Kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. Hari ni orang peduli pun tidak rumah tu. Sebab dah berlambak rumah yang lebih besar pada rumah tu. Akan ada lagi desain baru, akan ada bentuk baru, ada yang lagi besar, ada lagi canggih lagi. Tepuk-tepuk je menyala lampu. Dia bersin, padam lampu. Punya canggih sekarang. Batuk, kalau buka pintu. Tuan rumah je boleh batuk je. Macam tu, batuk terbuka. Buat macam mana canggih sekarang ni? Tak, jangan gelak betul. Kereta tu pun boleh. Zoom Ustaz. Hari ni takkan rumah tak boleh buat. Hari ni. Nampak tak? Tu sebab kita nak belagak kan, berapa pakai kereta baru, berapa lama rasa baru tu cakap. Tengok Proton tu daripada Jambatan Pulau Pinang dulu rasmi tu sampai sekarang, berapa banyak Proton baru keluar dah. Nampak? Makin lama makin baru, makin lama makin baru. Tu Proton belum cerita kereta-kereta lain lagi. Nampak tak? Motosikal, lawa motor 2-3 hari lepas tu peduli pun tidak ke masjid tu. Nampak tak? Nak belagak dengan benda yang tak ada apa-apa pun. Tu harta benda. Yang ketiga, pangkat jawatan sementara. Sementara, tuan-tuan dan puan sekalian. Penggal lepas, sekali mengundi 3 Perdana Menteri dapat, takkan tak faham. Bukan sementara ke namanya tu, kan? Betul tak? Nak jadi wakil rakyat, pernah tak sempat mengundi, meninggal. Cerita apa? Tak sempat bertanding, mati dulu dah.
sementara nak beritahu. Macam tu juga orang gaduh tu, tak faham lagi tu. Kan, betul kan? Ketua kampung, sementara berapa kali ketua kampung tukar dah. Tu belum cerita lagi ketua kampung tu macam-macam passion pula. JPKK, MPKK, JKKP lah bang. Oh, hara boleh nyebut dah. Kan? Dia ni ketua kampung federal, ni ketua kampung negeri, macam-macam. Dulu tak macam tu pun. Ketua lorong pun ada cop sekarang ni. Bukan ketua kampung, ketua lorong ada cop. Ya tuan-tuan. Pangkat sementara. Ada orang tanya, Samsul Debat dia tak dapat datuk peduli apa? SDR, senior doktor, saudara. Cukup lah. Cuba tengok yang mati tu, ada ke letak nama dekat kubur dia Tan Sri? Tak ada. Kan? Paling tidak nama gelaran yang lekat apa? Arwah ni, arwah ni, arwah ni dia sebut. Arwah ni dulu pesan, arwah tak sebut nama. Kan? Nak cerita apa? Itu cerita. Tak usahlah kita. Tu sebabnya kita ni kena ambil berat, terutama keluarga kita, jaga. Kan? Nabi pesan kita suruh jaga diri kita, ahli keluarga kita daripada dijilat api neraka. Kenapa? Sebab kita akan dipertanggungjawabkan. Jaga anak bini kita. Jaga, pastikan. Ibadah, suruh dia beribadah betul-betul. Jaga ibadahnya. Kan? Kadang-kadang ada yang solat tapi solat sambil lewa. Janji solat kata. Jangan jam tu. Kena belajar. Ada satu orang ni hamba Allah ni, pencen pangkat ketua pengarah di Putrajaya, balik kampung jumpa imam nak belajar solat. Selama ni tak tahu solat, dia kata dia solat dia ikut-ikut, dia tak tahu apa nak baca pun. Bayang, itu yang sembang jenazah rukuk tu. Allahu Akbar, rukuk ni. Orang lain pula tegak je ni, dia kata. Lepas tu hari Jumaat balik menyumpah, gila imam ni sembang subuh hanya 3 rakaat. Bukan 3 rakaat tu, sujud sejadah hari Jumaat tu. Keluar dan dengar imam ni gila dah, 3 rakaat subuhnya, dia kata. Yang gilanya engkau tak belajar. Tu cerita dia. Baiklah. Kena belajar. Jadi orang tua tu tadi yang ketua pengarah dah pencen tu jumpa imam tadi nak belajar solat, ada yang cakap dah tu tua pun nak belajar. Jangan cakap macam tu. Jangan-jangan dia dah tua baru nak belajar solat ini, jangan-jangan solat dia lebih baik daripada kita yang perasan solat kita bagus. Dia belajar balik semula daripada awal. Baiklah. Tu dia. Kita pun mengaji pun, bila last ngaji, alhamdulillah saya khatam darjah 2. Khatam darjah 2 cerita dia. Lepas khatam tu, bila lagi khatam tadarus. Dan tadarus tu kita share ramai-ramai, baca sendiri. Berapa kali khatam, tanya balik. Kan? Dulu orang belajar ngaji lain dengan orang sekarang. Dulu belajar lip date a, lip bawah i, lip depan u, a, i, u. Lip 2 date an, lip 2 bawah in, lip 2 depan un, an, in, un. An date alam date lam, ya mati bawah min, date na alamina. Itu kan. Sekarang batas saja ha khoda zaro. Sekarang kan, tak kisahlah kaedah apa yang belajar, tapi pastikan boleh pandai mengaji. Kan, kadang-kadang ajar anak-anak tu tak sempat pula ajar perkara sunat. Kita dengar selalu ni ceramah ni, selalu dengar ceramah, selalu dengar pasal ni. Okey, kita antara tanda-tanda kita sayang Nabi, yang pertama selalu sebut nama Nabi, yang kedua kita hidupkan sunnah Nabi. Dengar, faham, tapi tak pernah share dengan keluarga. Kadang-kadang tak buat tu. Sunnah-sunnah yang senang-senang pun kita tak buat. Apa sunnah yang senang-senang? Minum air masak, sunnah Nabi. Cara Nabi minum 3 teguk paling kurang, kalau lebih lagi bagus. Tak, bukan. Kurang-kurang 3 teguk. Kurang-kurang 3 teguk. 1, 2, 3. Nak bagi contoh. Aduh, saya bukan nak minum sangat, kena tunjuk contoh. Kalau tidak, tak faham. Kan, rumah besar gelasnya. Baguslah tempat ni, adab nampak, nak bagi penceramah nampak, dah siap alas, bagus betul. Jenis yang sama, takut kena sindir, jenis tak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh,
Kan nampak tertib itu kan. Kalau lebih pun tak apa, bawa lah. Tapi tu baru air kosong yang paling sajak. Kalau dapat air kopi saja bagi tahulah kan. Baru nampak sajak tu kan. Tapi air kosong pun kosong. Tapi kalau minum macam ni, tu tak dapat pada sunnah tu. Tu dapat hilang hawi. Apa lagi? Makan. Macam mana Nabi makan? Nabi makan sebelum apa? Berhenti sebelum kenyang. Ada tak kita beritahu anak kita? Kadang kita tak beritahu. Dia pergi rumah orang, memang balun makanan macam rumah dia. Habis licin boreh kawan tu. Kan? Ajarlah anak-anak makan sikit-sikit sopan. Abah pun macam ni, lebih kurang halal lah. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Itu kita. Selagi boleh masuk, dah tersandar, baru berhenti. Itu masalah kita. Tak makan pun sunnah Nabi. Maksudnya apa? Puasa. Nabi puasa Isnin Khamis. Dan paling Nabi suka puasa hari Isnin. Sebab apa? Sebab hari Isnin hari kelahiran Nabi. Nampak? Benda tu dia tak share dengan anak kita. Rugi anak kita tahu tu daripada, bukan kata apa, memang baguslah anak kita tahu daripada ceramah-ceramah, tapi kalau tahu daripada mulut ayah dia, Allah mengalir pahala bila anak tu buat supaya ingat ayah dia, ingatkan dia. Nampak tak? Bagi salam, bagi salam pun sunnah. Assalamualaikum pakcik, anak kita, Allah baik betul budak ni. Assalamualaikum pakcik, sihat? Allah baiknya budak ni. Bagi salam hukumnya sunat. Jawab salam hukumnya wajib. Tapi ada juga salam yang tak wajib dijawab. Contohnya pertama, salam yang main-main. Assalamualaikum, tak jawab dosa, tu tak jawab. Tu yang mengacau anak dara orang. Assalamualaikum, piwit, tak jawab dosa, piwit. Tu pijak muka tu. Yang kedua, salam di tanah perkuburan. Kita pun tak mau mendengar jawapannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam lama tak nampak. Menyaut dah. Kacau. Yang ketiga, salam dekat mana? Dia bagi salam dekat toilet kat R&R highway tu. Dia masuk kat toilet tu, dia beli pula gajin, dia bagi salam. Assalamualaikum semua. Meneran kawan tu. Salam. Satu kojo pula dah. Dan yang ketiga, yang keempat, salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat. Jangan kau jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak menang imam. Salam imam. Jangan. Aku imam tu. Jangan jawab. Ajar. Kadang-kadang kita bagi alasan, perkara-perkara sunat ni kita tak buat. Tak sempat lah. Dia kata sibuk lah. Jangan bagi alasan. Ya. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Dah macam contoh lah, macam hari ni kan kita datang masjid, ajak anak-anak kita join kita sama, ajak sama-sama meramaikan sembahyang jemaah ni. Sembahyang jemaah ni Nabi pernah bercita-cita. Nabi kata, kalau ikutkan hati aku, ikutkan hati, tapi Nabi tak buat. Kalau ikutkan hati aku, nak je aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Macam itulah Nabi nak bagi penegasan. Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah pula bakar rumah orang tu. Dah satu-satu rumah kena bakar. Dah imam lekor dia bakar rumah orang, imam nak lambil datang masjid dan rumah imam nak kena bakar. Tapi maknanya nak beritahu penegasan. Sembahyang jemaah ni berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Berapa? 27. Tengok semua jawab dengan tepat. Nak azan dulu ke terus? Terus ya. Semua orang jawab dengan tepat. Tak ada siapa yang fikir-fikir. Dalam 20 lebih macam tu lah. Tak silap dalam 25, 26, 27. Antara tu lah. Tak ada. Semua jawab 27. Semua tahu. Tapi kenapa tak ramai sembahyang jemaah? Kadang-kadang. Bukan sinilah, tempat lain. Kadang tak ramai sebab apa?
Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak macam duit tu. Kerja dapat duit. Tu dia kerja teruk tu. Semayang tak semayang teruk. Kerja teruk. Sampai tak semayang kadang-kadang. Meniaga je pasal orang tengah ramai ni tak sempat semayang. Ayat dah sombong ni kau. Kan? Meniaga bagi orang covernya pergi semayang sekejap tepi tu. Bentang je sejadah tu. Kalau tengok kru TV Al-Hijrah tu, kalau syuting dengan saya kat luar tu, dekat tepi-tepi kamera yang tegak tu, bentang baju mana yang ada kain tu, semayang situ je. Macam tu. Tu yang hebat TV Hijrah ni. Ya. Tapi kenapa? Sebab tak nampak. Cuba kalau kita semayang dapat RM27, bukan 27 kali ganda, RM27. Setiap satu waktu tu dapat RM27. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nombor paket RM27. Okey. Kalau macam tu lah saya ingat. Penuh masjid ni, tak muat masjid ni. Sampai keluar, melempah keluar. Masa tu orang perempuan dekat belakang tahu perbualan dia. Engkau dah berapa lama dah semayang sini lihat. Bukan nama sebenar. Baru 2 minggu kak, banyak duit kau. Begitu. 27 kali 5 kali 14. La ilah, banyak duit kau. Aku baru tahu ni. Tak berguna punya jiran, dah tahu banyak, tak beritahu kat aku. Dia marah je kan. Sedangkan dalam ceramah hari-hari sebut 27. Dah beritahu 27 kali ganda pun RM27. Orang perempuan macam tu lah. Dia bincang isu-isu mikro. Orang lelaki dia tak bincang soal remeh-temeh macam tu. Dia akan bincang soal dasar. Agak-agak engkau lah. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Tu dia akan bincang. Ditahannya motosikal imam kat luar. Baik imam cakap, imam kena telus, imam dapat berapa? Imam ni berzuhud ni. Dunia, duit ni dunia. Alhamdulillah, syukur. Cakaplah imam dapat berapa? Adalah. Imam kena beritahu, imam jujur. Jadi imam pun beritahu. Tengoklah kalau lupa-lupa tu kadang kurang dapat kata. Tapi kalau khusyuk tu lebih sikit. Teruk-teruk pun RM40 tak lagi. Ni contoh contoh tau. Contoh. Teruk-teruk pun RM40 pun tak lagi lah. Ya ke imam? Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Sebab duit. Tapi masalahnya Allah bagi lebih besar nilainya daripada itu. Lebih besar daripada itu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita pergi masjid, kita pun tak bawa anak-anak kita. Cuba ajar, lazimkan anak kita. Sebab bila anak kita terus buat, dia cakap apa? Tak tahulah, aku ni dah terbiasa pergi masjid. Ayah aku dulu pada kecil memang bawa aku pergi masjid. Benda tu diteruskan sebabkan dia sebut ayah dia bawa dia daripada kecil. Mengalir pahala kat ayah tu. Nampak tak? Itu ceritanya. Kadang mak ayah AJK tu kan, pergi. Tapi AJK tu ajak. AJK ajak semua, termasuk ahli keluarga kita ajak sekali. Nampak budak-budak tu berlari-lari tuntang berlari kan, pergi balik nyibuk aja sampai ketua budak tu tak datang masjid. Tapi ajar dia mesti dalam masjid jangan bising-bising tau. Kita nak semayang kita macam ni. Dia lambat pakcik ni, orang tua ni lambat sebab nak mengatur budak tu semayang pahala, sebab nak pastikan budak ni semayang tak ganggu orang. Kadang-kadang kat rumah kan, ayah semayang Allahu Akbar, budak tu panjat ayah ni. Saya ingat ayah ni. Yang mak pergi main jauh, ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai ketua budak tu waktu semayang kan main jauh. Waktu semayang kan main jauh. Dia budak, cuba tarik anak tu. Nak sekarang cuba ikut macam mana ayah buat. Semayang macam mana? Pandai macam tu lah anak mak. Lain lah kalau ayah dia semayang, mak dia panjat, itu lain. Itu patut kau halau orang keluar, tak faham bahasa. Dah tu bangka buat perangai apa hal lah. Kan? Tadi tu yang betul. Sebagai contoh macam tu senang faham kan. Jadi tu yang kita kena tengok kan. Kadang-kadang tu lah dia. Kan? Kadang kita ni lupa benda-benda yang penting kita kena mengutamakan perkara penting tapi tidak mengutamakan perkara yang penting.
Mengutamakan perkara yang tidak penting dan tidak mengutamakan perkara yang penting. Jadi mana kenalah ajar anak kita, keluarga kita ni kan. Kalau kita tengok dalam hidup kita ni sekarang, cabaran ni makin banyak. Tu sebabnya kita cerita tadi, cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Cinta dunia. Jadi macam mana? Kenapa puncanya cinta dunia takut mati? Ada dua sebab. Pertama, puncanya hawa nafsu, dan yang keduanya adalah tidak yakin. Hawa nafsu, yang keduanya tidak yakin. Contoh, Allahu Akbar dengan azan. Ayah pun siap lah nak pergi masjid. Tengah siap-siap, isteri tanya, abang nak pergi mana? Abang nak pergi masjid. Abang kena janji malam ni nak makan sesama, kan? Sampai hati abang. Hawa nafsu tu. Yelah, besok lagi masjid. Habis lagi. Nak ni cerita betul. Nak pula kita yang dah kematian isteri dapat pula pengganti isteri yang muda. Tak adalah muda sangat, dalam 35 tahun. Suaminya 70. Sampai hati abang tak jadi lagi begitu. Dulu rajin pergi masjid, elok ada seseorang pergi masjid, kahwin baru langsung tak datang-datang masjid dah. Ini contoh lah. Kalau kebetulan orang sini ada yang umur macam tu, dia tak macam tu, ni tempat lain. Jadi hawa nafsu dia, ataupun tak payah kahwin, memang isteri dia tu macam tu. Abang malam ni kan ada janji nak makan sama. Yelah, tak adalah abang pergi. Ataupun tengah siap-siap nak pergi masjid, Ayah janji nak pergi pasar malam ni. Dia tak ya pula lah, pasar malam ni je pula tu kan. Yelah, tak apalah, besok je lah abang pergi masjid. Nafsu, kalah dengan nafsu anak-anak dia dengan isteri dia. Tengah siap, abang janji kan nak makan sama. Abang pergi masjid bukan lama pun, lepas mayang nanti kita makan sama sayang. Okey, settle. Kalau abang nampak imam sabar tu ke depan sekarang, abang akan gantikan dia. Dia nampak imam sabar nak ke depan dia, mam tak apa mam, biasa imam malam ni. Imam sabar ni sabar betul. Kalau dia pergi ke depan, sini steady, tempat lain. Lalu saya nampakkan saya kena dah tu bulan puasa tu. Allahu Akbar. Dekat balik tabir perempuan tu, habislah kita. Orang perempuan tu kan aku tak tahu perangai belakang tu. Habislah kita. Dia kalau tarawih tu dah dia akan dengar siapa bawa malam ni, itulah ayat dia. Allahu Akbar. Dia dah macam tu dah dengan kawan-kawan dia. Laju malam ni, ikat kain kuat-kuat sikit kena. Ya. Allahu Akbar. Habislah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batuk pula. Arwah tak peranjat pula orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu sabarlah tu. Sampai ayat tu pula lupa-lupa pula. Allazina amanu. Dah senyap. Dah lupa pula mana pula ayat aku bawa tadi. Itu Imam Sabar nama tu. Iya tuan-tuan. Itu pernah satu ketika dulu imam-imam yang dah huzur tu dicadangkan supaya bagi laluan pada imam muda dulu lama dah. Lepas tu ramailah yang tulis surat bersedia untuk lepaskan jawatan tu, bagilah kat orang tu. Belanjawan tahun tu gaji allowance imam naik, tak jadi, minta balik surat tu. Yang tu. Tapi sebenarnya betul, kena. Saya tengok ada satu masjid dekat Selangor tu dia upkan tu.
Allowance imam dengan Bilal tu naik betul, barulah lain semangat dia. Bukanlah kata sebab kebendaan, tak, bagilah semangat dia tu kan. Azan allowance Bilal, berapa allowance Bilal di sini? Cuba cakap 300, 500. Dekat masjid dekat Puncak Alam tu 2,000 gaji Bilal tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu baru betul. Tengok subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu lah subuh. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa bangun tu? Bukan orang sini tau, tempat lain. Masjid sini okey. Sebab Bilal tengok tak ada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tu pula baru sampai tinjau kat cermin. Ini tak ada orang ni, mau aku jadi imam dengan balik dah. Parah macam tu kan. Tak ramai-ramai. Iya. Tu sebabnya kan, tu sebabnya dia kata tadi kena kuat. Anak-anak abah kata malam ni nak pergi pasar malam. Kan, pergi pasar malam. Iya, abah pergi semayang kat masjid sekejap je. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak datang. Ya ke bah? Tahu tak apa? Oh. Nampak? Macam tu. Jadi kena kuat. Kena kuat. Ini benda-benda yang kalau benda agamanya slow lah, nantilah, itulah, besok lah. Malam ni ada program ni, Qiyamul Lail, yang datang mungkin sama. Disebabkan Samsul Debat nak datang pada hari Rabu ni, jadi pada hari Sabtu ni kita, pada Rabu depan kita ada sama Samsul Debat. Jadi hari Ahad ni kita jemputlah semua jemaah. Kalau boleh datang beramai-ramai, kita akan adakan gotong royong perdana. Perdana lah sangat. Yang datang orang yang sama. Kan? Ada seorang tu bukannya gotong royong, royong gotong. Tu royong gotong ni apa? Ambil gambar lebih. Alhamdulillah, akhirnya aku bersama juga dalam program gotong royong ini. Bodoh ambil gambar baju kau. Itu menterdarah kan. Bukan orang sini. Ada macam tu. Ya kan. Jadi benda-benda baik pun dia tak nak buat. Kan? Itu cerita dia. Jadi yang pertamanya sebab hawa nafsu. Yang keduanya tidak yakin. Tidak yakin ni macam mana nak settle? Nak settle tidak yakin ni kena tuntut ilmu. Datang kuliah-kuliah. Datang kuliah-kuliah ilmu setiap hari. Ada guru-guru takmir datang buka kitab dekat masjid ni. Datang ramai-ramai. Guru takmir tu lagi hebat daripada Samsul Debat ni. Jauh hebat dia. Ilmunya mendalam. Dia datang belajar. Daripada tak tahu jadi tahu. Kan? Daripada tak tahu jadi tahu. Kain songket benang sutera lilit sebolid buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi torang. Dia belajar. Baru kita tahu, oh semayang ni macam ni rupanya. Lagi yakin kita dalam perbuatan solat kita. Itu sebabnya nak mencapai kesempurnaan ibadah kena ada 4 perkara. Yang pertama mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut aja. Orang semayang dia semayang tapi tak apa dibaca pun dia tak tahu. Lepas tu kita memahami, kalau boleh cuba faham apa yang kita baca dalam solat kita. Kan? Dia semayang, dahsyat dah. Kadang-kadang orang tu dah lama tak datang, tiba-tiba datang. Maknanya apa tu? Makna nak kenduri tu. Tiba-tiba datang masjid, apa hal dia? Tiba-tiba datang, tak pernah datang, nak kenduri tu. Mesti main dia kata. Kadang jadi hal kan. Tak apa, walaupun dia datang sebab nak kenduri, kita kena ingat ni rumah Allah. Kita lalukan dia datang, galakkan, jemput dia, cakap dia, kau lah kalau boleh lepas ni janganlah tak datang pula, datanglah lagi. Cakap dengan dia tu. Raikan dia datang ke rumah Allah ni. Kita pula asal ni, kau datang ni tiba-tiba mesti nak kenduri kan, aku dah agak dah, langsung tak datang kawan. Yang paling sedih sebab kena sindir tu, langsung dia tak ajak dah orang masjid. Dia turun balik, besok tu dia import masjid lain datang kenduri rumah dia. Allah, sedih betul. Ada berlaku tu. Masjid sendiri tak ajak ni, ajak orang masjid luar datang. Allahu Akbar kan. Itulah keadaan dia.
Jangan main ikut-ikut, kena belajar. Baca Fatihah macam mana, kena dengan ilmu. Ini ilmu tak ada, duduk belakang imam. Dia nak saf yang pertama, betul lah tu, belakang imam nak dulu. Kalau dia kata dia rasa pahala dia paling besar, dia tak tahu bila imam terlupa dia kena tolong. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum yabluwakum. Yang belakang apa kum? Dah dia tak tahu. Kawan tu dah macam ni lah. Dia kata tak dapat tolong lah. Siapa suruh baca berpanjang? Kata. Kalau keluar Allah wahad, tahulah aku tolong. Tak ada, imam lupa orang baca surah Al-Ikhlas tu. Kan? Allah uji. Duduk belakang imam, ilmu tak ada. Macam mana? Tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Maaf, terkantut imam tu. Jadi apa peranan? Jadi bila imam tu mufarakah, apa sepatut dilakukan oleh yang belakangnya? Ke depan gantikan imam tu. Ni dia lah yang pusing. Batal weh, kantut, batal. Gitu. Apa hal? Gila makmum macam tu. Ya, macam-macam kan. Itu sebab kena belajar. Tak tahu, kena tanya. Contohlah macam solat jamak dan kasar kan. Kita kalau tak biasa buat, macam orang Perak ni dia selalu travel. InsyaAllah kalau dia jalan-jalan jauh, dia dah tahu ni jamak kasar macam mana, jamak takdim, jamak takhir, jamak takyah pun ada yang tahu tu. Tapi saya pernah bawa ada beberapa pakcik ni ikut saya, kata bermusafir sampai ke Sabah. Dalam bilik hotel tu, jom pakcik kita solat sesama. Saya kata solat, kita solat jamak. Solat jamak cik tahu tak? Cik tak tahu dah tak. Macam ni cik, kita semayang ni nama ni jamak takdim. Jadi maknanya kita himpunkan asar di dalam zuhur, mana yang diawalkan. Jadi kita semayang zuhur 2 rakaat, semayang asar 2 rakaat. Boleh macam tu? Boleh, hanya untuk orang musafir sahaja. Dan musafir ni mestilah tujuan yang baik-baik. Okey, jom kita semayang lah. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun. Lepas tu maghrib pula, dia belajar pula. Maghrib ni macam mana? Sama jugalah dua-dua. Tak, maghrib mesti 3. Macam mana pun maghrib 3, tapi isyak kita kasarkan jadi 2. Okey, buat. Pagi besok soalan cepu mas. Ni subuh nak gabungkan apa? Dia tanya. Nah, ni situ betul dia tanya. Tak, benda tu mungkin kita anggap lucu, tapi itulah hakikat orang yang tahu. Memang malu kalau kita tak tahu sebenarnya. Tapi bila dia tanya, dia takkan malu di masa akan datang. Tu kata Imam Syafi'i, orang yang malas belajar kena tahanlah telinga, dipanggil bodoh di masa akan datang. Nampak tak? Kita nampak benda tu simple aja, kan? Macam-macam lah kan. Tapi itulah dia, kita kena belajar. Pertama, kesempurnaan ibadah mesti dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Bila ibadah patut jadi lagi baik, bukan jadi lagi teruk. Belajar patut jadi lagi baik, kita salat lagi jadi lagi baik. Ini semayang mengumpet macam tu laju. Tak sangka betul kan? La ilaha illallah. Kenapa ini bukan mengumpat ya? Saya nak kongsi. Sama tu. Mbak, semayang nombor ekor laju ke? Tikam kena pula tu. Menang second prize 50,000. Dah menang tu pula belanja je ke masjid makan pengajar tu. Apa halnya ni? Birthday saya, mam. Tiap-tiap bulan betul birthday kau. Tu semualah tu. Itu sebabnya jaga. Antara yang kita kena jaga ada 7 perkara, kata Abu Laits As-Samarkandi. Kan? Tapi sebelum tu tengok dulu nanti kesempurnaan ibadah. Pertama, ilmu. Yang kedua, ikhlas. Ketiga, perubahan tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, mencapai kesempurnaan ibadah ini mestilah dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Niat kena betul. Kenapa datang ceramah malam ni? Kerana Allah.
Kenapa datang gotong royong ni? Kerana Allah. Kenapa tolong orang ni? Kerana Allah. Kenapa buat ni? Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita kerja hari-hari tau, kita kerja hari-hari, kita bekerja di pejabat, tapi kita terlupa letak niat kerana Allah. Rugilah kita. Sebab kerja itu juga boleh jadi sebagai bernilai ibadah bila kita niat kerana Allah. Tapi terlupa. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, jadi pahala ibadah. Tapi kalau kita terlupa, rugilah kita. Kahwin pun lupa niat kerana Allah. Kenapa kahwin? Mak bising. Masa bila mak ni tak bising? Mak ni memang kojoy bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin bising lagi tu. Bila kau nak beranak? Bila dah beranak, lelaki je anak kau. Bila nak dapat anak perempuan? Bila dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah juga beranak tu. Yang seorang tu, kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin, dengan saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Umur saya banyak dah, mak. Bila lagi saya nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin? Geram tengok budak perempuan lagi teruk. Susah nak jumpa. Kenapa kamu nak kahwin? Tuan Imam, insya-Allah saya kahwin ini kerana Allah. Susah nak jumpa orang jawab kahwin kerana Allah ni. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab tu je jawapan yang dia boleh bagi. Sampai hati abang buat saya macam ni. Abang kahwin kerana Allah. Dia kata. Tak tahu lah lopeh ke tidak, belum tahu dia kan. Ini contoh lah kan. Kan? Lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan 7 perkara yang kita kena jaga. Pertama, jaga apa? Jaga lisan kita. Cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Nabi pesan kalau tak ada benda baik yang kamu boleh sebutkan, lebih baik kamu diam. Sayyidina Abu Bakar sampai satu tahap ambil batu masuk dalam mulut untuk mengelakkan dia bercakap benda-benda yang tak baik. Hari ni tak payah masuk batu dalam mulut lah. Pegang handphone, diam. Kan? Diam, pegang handphone, tak jadi kojor lah. Cakap yang baik-baik. Orang perempuan tu utamanya saya pesan. Orang perempuan. Jangan selalu sangat cakap, aku ni mulut aja jahat, hati baik, tak ada mana tu. Kalau hatinya baik, mulut pun kena baik. Kadang-kadang suami tu balik masjid penat, kena sound aja. Asyik-asyik kena sound. Cubalah cakap, abang mau balik ya. Abang duduk sekejap, sebancuhkan air untuk abang. Macam tu lah. Ini kena sound. Malam tu imam ajak mengaji. Dia mengaji dengan imam sampai isyak. Seronok pula ngaji imam. Tak apa, lepas isyak ni kita ngaji lagi ya. Ngaji lagi sampai pukul 8.30. Dah pukul 8.30 tu imam kata, dah lah tu ya, saya pun nak balik ni. Lepas isyak tu sampai pukul 8.30 tu, saya nak balik ni. Kenapa imam? Lesen saya sampai 8.30 ni, imam kata. Yelah, saya pun sama, saya tak biasa balik lambat ni. Pukul 9 sampai rumah kena sound kami ni. Apa hal lambat? Ingat ni hotel. Rumah bini pukul 9. Suami kena sound kan. Abang mengaji tadi. Mengaji, baca pun berterabur. La ilaha illallah, ada sound je lagi. Abang mengaji dengan imam tadi. Sudahlah, sama dengan imam tu lepak kedai kopi. Macam saya tak tahu. Nak mulut kau. Aku mengaji. Itulah tu. Malam besok tu imam tanya, malam ni ngaji lagi tak? Tak dapat. Dah kena sound malam tadi imam. Oh ya ke? Malam ni kena balik awal. Malam tu lepas bagi salam, lepas maghrib, lepas bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkecapui balik. Sampai ke rumah bini tegur. Awal lagi ni tak semayang ke? Tak semayang katanya. Salah juga. Orang lelaki mulai hari ni kalau isteri tegur, awal hari ni bang, start motor keluar balik. Ke mana kata bang? Awal lagi keluar balik. Lepas ni langsung senyap dia. Langsung senyap. Senyapnya awak ni, malah lah kasih saya cakap kan bang, keluar pula. Dia kata. Pertama, jaga mulut, cakap baik-baik. Mengaji, zikir. Ingat Allah banyak-banyak.
Kan? Itu sebab kadang-kadang kita buat kenduri tahlil tu, kenduri tahlil arwah ke apa semua kan. Sebenarnya dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil arwah ni, yang pertama zikir, yang kedua makan. Iyo. Zikir kan, kita zikir, ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan pergi Negeri Sembilan, tuan-tuan tahulah la ilaha illallah tu 1000 balon dah hilang-hilang lutut bau doa tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, seorang tu la ilaha illallah, seorang mana dah penat orang. Kata Syekh Murtada dulu, arwah mufti Negeri Sembilan dulu kan, dia kata barulah berbaloi udang galah kat dapur tu, ini zikir sikit-sikit dia apa bondo tu kan. Ya Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala, Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Dah habis 30. Ya Arhamar Rahimin salimna wal muslimin, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif. Afdhalu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu. Cuba tengok lepas tu bila dihidang gulai lemak cili api tu, licin dengan pinggan kali. Betul. Sebab niat apa? Sedekah. Betul tak? Betul tak? Itu pun ada tu yang marahan. Tahlil tak boleh, tu tak boleh, macam tak boleh. Jangan tuan-tuan, orang yang paling-paling pergi kubur tak boleh baca Yasin dah. Tapi kalau tak boleh baca Yasin macam sok khabar. Parah betul dia orang. Menonggok, tengok kubur ni lah. Selakah lah apa yang patut kan. Macam tu lah. Iya. Jadi mana kata zikir banyak-banyak. Mulut ni cakap yang baik-baik kan. Nampak suami cakap baik-baik, abang nak makan apa? Abang nak kopi, tea, omi. Macam tu lah cakap kan. Iya. Yang kedua, jaga apa? Jaga mata, pandang yang baik-baik, pandang Quran. Pandang apa dapat pahala? Yang pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada ustaz, ziarah kubur dia. Habis kubur ni jauh ustaz, kirimkan doa untuk dia. Yang kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, suami dan isteri sendiri. Kok pandang bini orang memang lawa tapi pahala tak ada, dosa lagi dapat. Lawa bini dia siapa tu Leman. Ya contohlah, bukan nama sebenar. Kan? Pandang suami dengan wajah menggembirakan. Suami balik daripada masjid, senyum punya pahala. Abang kan? Suami pun tanya, kau pandang aku? Pandang abang lah, siapa lagi? Anak-anak semua ke depan, salam mak kau. Rasa tak lama dah ni tu. Dah mak senyum pun menyingai-nyeringai, apa hal senyum sudah abang? Macam tu sudah lah, pahala. Memandang suami dengan wajah yang menggembirakan. Itu dia. Nampak tak? Kemudian yang ketiga, pandang apa dapat pahala? Pandang Kaabah dapat pahala. Ya Allah, pergi umrah kan, ada orang tu macam-macam cerita. Kau jaga kau dah lah tak rajin pergi masjid, semayang pun aku tengok kadang-kadang tinggal. Jangan kau tak nampak Kaabah sudah. Kawan tu berdabah dalam kapal terbang. Aduh, nampak ke tak, nampak ke tak, nampak ke tak, nampak ke tak. Sampai dekat hotel tak berlengah lagi, berlari dia pergi. Lepas tu tak lama tu balik dia ke hotel, jumpa ustaz. Ustaz, banyak dosa saya ustaz. Banyak dosa saya ustaz. Ustaz kata, kenapa ni cik? Tak nampak Kaabah ustaz. Sabar makcik, ini Madinah ni. Memang tak nampak Kaabah. Beli bantai berkelintar ke Masjid Nabawi tu cari, memang tak jumpa Kaabah tu. Gila betul-betul kan. Jangan nakut-nakut dengan orang. Iyo, aduh. Satu lagi, bila masuk Raudah, orang tengah ramai sekali tau. Setiap musim ramai sekali. Sebab dah buka balik hari tu. Masuk Raudah tu jangan tamak.
Masuk sembahyang, dah bagi salam, nak buat lagi, terus bangun, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang melulung di bantai sujud lama-lama. Di bantai sujud lama. Orang Arab ni besar, dia tak sabar, dia langkah orang Malaysia ni, dom, Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun golap, dia pula, kek mana aku ni ya Allah, golap pula apalah hujan untuk aku ni ya Allah, golap ya Allah, dalam kain orang Arab tu ya Allah, bau dah lain macam, pandang atas langsung nyerit, dia cakap apa? Tu lah tu, tamak sangat. Pandang Kaabah dapat pahala. Yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi pandang dan baca. Pandang, baca, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa Allah Ta'ala perintahkan lagi besar pahala. Itu kedua, pandang. Ketiga, jaga hati. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham ke tak? Nak saya tanya orang perempuan ni, faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tengok tak? Dah. Dah masuk macam harta benda, kita jangan tamak. Kongsi tu maksudnya sedekah. Faham? Faham dah ya? Mana sangka buruk kan? Tapi ialah kan, orang perempuan ni wajib taat pada suami. Kena faham. Orang lelaki perempuan nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga ke tidak? Nah, jadi wajib taat perintah suami. Mulai hari ni taatlah segala perintah suami. Boleh? Okeylah, saya betulkan balik. Taat perintah suami yang baik-baik sahaja. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Orang lelaki kahwin baik tak? Baik. Orang hajar berceramah ni. Lepas ni dia WhatsApp kat imam, jangan ajar dah berceramah ni, menghasut kan? Tak. Yang seorang pun tak terjaga, macam mana nak lebih? Betul tak perempuan? Itu jawapan dia. Tak adalah, maksudnya tamak ni jangan kita, tamak ni kita, semua kita nak berpada dengan yang ada, qanaah. Itu pertama. Yang kedua, jangan kita sombong dalam hati, buang sombong. Takkan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi, ya, tak masuk syurga. Nak sombong dengan apa? Sombong dengan jawatan. Sampai masa pencen, saya dulu pengarah undang-undang ni, dah ada kat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Dia sekarang pensioner Samsul Ahmad ni pernah jadi pengarah undang dulu, sekarang dah pencen. Penyanyi yang hebat dulu tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri, tak boleh nyanyi dah tua. Ongap tahu tak ongap? Napasnya dah tak sampai. Nak cakap sombong dengan apa? Kadang-kadang kita belagak. Tengok kopiah aku ni daripada mana ni? Daripada Mekah tahu. Dia cerita dengan semua orang kat masjid. Pada Mekah. Weh, jangan usik. Tak bagi orang usik. Bagilah tengok kejap. Tengoklah. Dia tengok made in Taiwan. Betul lah, beli kat Mekah. Made in Taiwan. Kat Saman beli-beli. Macam mana? Dekat Kuala tu banyak aja. Dia kata. Dia cakap apa? Belagak. Tak payah sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki samalah artinya bukan iri hati. Dengki samalah artinya mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain.
Seterusnya apa? Jaga perut. Apa maksud jaga perut? Jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Nabi pesan cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, kata Nabi, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, minta jauh. Biar ada sikit tapi berkat. Kemudian yang kelima apa? Jaga tangan kita, buat perkara-perkara kebaikan. Keenam, jaga langkah kaki kita, melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Itu sebabnya dalam hidup kita hari ini, Nabi dah pesan, sepanjang ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Itulah kesimpulan daripada segala kesimpulan. Jadi buatlah baik banyak-banyak. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Ada orang tu jalan, bam, jatuh dalam lubang. Dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat dia mati dah jatuh dalam lubang tu. Bomba dan penyelamat tarik, bawa naik ke atas, tengok-tengok nadi ada lagi. Dia hidup dia lagi. Bila dia tersedar, hebat bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati bang. Ya, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Tadi jatuh tak mati, ni nyau pula mati. Nak kata apa? Jadi mati bukan sebab kita tentukan. Kemudian jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana kita akan sedar nanti bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kejarlah bahagia. Hidup kita ni, kita tengok pada surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Nanti tengok. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Kejar akhirat dengan dunia pun kita dapat. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan itu dapatlah kita membawa hanya sedikit sebanyak sebagai pedoman dalam hidup kita. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan.